Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Dengan nama Allah yang telah meletakkan setitis kasih dan cinta dalam setiap insan, dan dialah jua yang memberikan ketenangan dalam menghadapi segala perasaan yang terbuku di hati. Sidang hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali 17 Ramadan, umat Islam di seluruh dunia pasti akan mengenangkan satu peristiwa yang amat penting dalam sirah Islam, iaitu bermulanya penurunan Al-Quran ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Ayat yang mula-mula sekali diturunkan adalah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Sejak daripada peristiwa itu, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, sebelum lengkap sepenuhnya pada 10 Hijrah. Dari segi susunan pula, Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Surah yang terpanjang pula adalah surah Al-Baqarah, iaitu sebanyak 287 ayat, dan surah yang terpendek pula adalah surah Al-Kawthar, iaitu mengandungi 3 ayat. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk memahami erti sebenar nuzul Al-Quran, di mana penurunan Al-Quran seperti mana yang kita tahu dalam 2 bentuk, iaitu secara sekaligus dan beransur-ansur. Bagaimanapun, terdapat perselisihan pendapat tentang berapa kali berlakunya penurunan Al-Quran secara sekaligus. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran berdasarkan 3 riwayat oleh Ibnu Abbas, Hakim dan An-Nasai, hanya membahagikan kepada 2 peringkat sahaja, iaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril selama 23 tahun, dan kemudian disampaikan kepada semua sahabat dan umat baginda. Sesungguhnya terlalu banyak keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam Al-Quran. Kitab suci itu adalah petunjuk bagi semua umat manusia daripada segala kesesatan. Al-Quran juga menjadi penyuluh daripada sebarang kegelapan. Malah, kitab suci itu juga adalah pelengkap kepada kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Zabur, Taurat dan Injil. Bagaimanapun, agak malang apabila keaslian kitab-kitab tersebut seperti Injil dirosakkan serta dicemar oleh pindaan yang dilakukan oleh manusia berkepentingan hingga wujud beberapa versi. Berbanding Al-Quran, kitab suci itu tidak pernah diubah walaupun 1 titik huruf, kerana Allah telah memberi jaminan untuk memeliharanya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Hebat Al-Quran.
Keaslian Al-Quran tetap terpelihara dan kekal sehingga akhirat, meskipun penurunannya telah berlaku sejak 1400 tahun yang lalu. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada bandingannya. Dalam membicarakan tentang Al-Quran, kurang lengkap jika kitab suci itu tidak dikaitkan dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Selain berpuasa, umat Islam juga dituntut untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bahkan, ada di antara kita yang berusaha khatam 30 juzuk Al-Quran, dan itulah yang menjadi kebiasaan setiap kali kedatangan Ramadan, sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. Tidak kurang juga masjid atau surau yang melantik imam-imam yang terdiri daripada hafiz jemputan untuk memimpin solat tarawih sepanjang bulan ini. Tujuannya adalah agar mereka mengalurkan bacaan Al-Quran lengkap 30 juzuk dalam solat tersebut. Jadi semua ini bertujuan untuk membudayakan Al-Quran pada sepanjang bulan Ramadan, sejajar dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hakikatnya, inilah suasana yang berlaku sepanjang bulan Ramadan. Bagaimanapun, keadaan yang serupa tidak berlaku sebaik sahaja bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Sepatutnya, dalam bulan-bulan yang lain juga Al-Quran perlu sentiasa dibaca dan tidak boleh ditinggalkan. Malangnya, budaya itu tidak berterusan selepas Ramadan merabuhkan tirainya. Al-Quran hanya dibuka setahun sekali, iaitu apabila tibanya Ramadan. Dalam 11 bulan yang lain, Al-Quran ditinggalkan sepi. Kitab itu hanya disimpan rapi di dalam almari ataupun di atas almari dan dibiarkan berhabuk. Tetapi, cuba kita mengimbas kembali. Semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun lepas, ramai yang mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran, sama ada secara bersendirian atau berkelompok. Malah ada yang membahagikan bacaan Al-Quran dalam grup WhatsApp mengikut juzuk dan dibaca secara berkumpulan dan perlu dihabiskan bahagian masing-masing dalam tempoh tertentu. Setelah tamat, akan disambung dengan juzuk berikutnya sehingga ada yang berjaya membaca secara berkelompok berulang-ulang kali. Amalan sebegini dilihat berjaya mewujudkan suasana membaca Al-Quran dalam kalangan masyarakat Islam sehingga ramai yang teruja untuk menghabiskan bacaan masing-masing. Namun, ada pula yang mengatakan amalan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para salafus saleh sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Rujukan kepada laman sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ada menyebutkan bahawa amalan seperti ini adalah amalan yang baik dan dituntut kerana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan kaedah dan cara tertentu untuk membaca Al-Quran. Apatah lagi jika banyak dibaca di bulan Ramadan yang sinonim dengan masa penurunan Al-Quran. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanapun adalah molek jika sekiranya seseorang dapat menghatamkan sendiri bacaan Al-Quran sepenuhnya sehingga boleh diadakan majlis khatam Al-Quran di mana ia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah
sesuatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah apabila membaca kitab Allah dan saling mempelajari sesama mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan rahmat, serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan diingat di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Ini kerana Al-Quran syarat dengan pelbagai pedoman dan pengajaran untuk memandu manusia melalui kehidupan dunia dan akhirat. Lebih daripada itu, Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, ditulis dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir dan menjadi ibadah kepada yang membacanya. Malah Al-Quran yang mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat yang terkandung di dalam 114 surah. Dan 114 surah itu terkandung di dalam 30 juzuk Al-Quran, 60 hizib dan 240 maqra' adalah mukjizat Nabi SAW yang kekal hingga ke hari ini. Sungguh pun terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang bilangan ayat Al-Quran. Ia tidaklah ketara kerana yang lebih penting ialah bagaimana umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Malah, jika Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna dan ajarannya bersifat menyeluruh oleh sarjana barat, maka adalah diingatkan umat Islam supaya agar benar-benar mengaplikasikan pedoman Al-Quran dalam setiap gerak-geri dan tindakan dalam kehidupan seharian. Bukan sahaja daripada aspek yang bersifat khusus seperti perintah untuk menunaikan solat fardu atau berpuasa di bulan Ramadan serta ibadah fardu yang lain, akan tetapi meluas kepada suruhan umum seperti berbuat baik kepada manusia, berlaku ihsan kepada binatang dan menjaga alam sekitar demi untuk kelestarian hidup manusia. Pada sudut pandang yang lain pula, Al-Quran telah memberikan jawapan kepada punca penularan pandemik COVID-19 yang menghantui seluruh dunia masa kini. Malah segala bencana dan malapetaka yang terjadi adalah disebabkan perbuatan manusia sendiri yang dikatakan berpunca daripada selera pelik segelintir manusia yang memakan kelawar dan haiwan eksotik yang lain. Begitu juga fenomena pemanasan global yang menyebabkan bencana alam seperti ribut taufan dan kemarau berlaku akibat kerakusan manusia menodai alam sekitar dan pelepasan gas rumah hijau yang tidak terkawal menyebabkan suhu bumi meningkat. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Sehubungan itu, bersempena dengan memperingati hari nuzul Al-Quran yang jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan setiap tahun, umat Islam, saya mengajak bersama-sama untuk menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai zikir harian dalam kehidupan seharian kita. Berusahalah untuk terus dapat membaca Al-Quran setiap hari dan tidak hanya terhad di musim PKP sahaja. Walaupun ramai yang tidak memahami ayat yang dibaca, tetapi insya-Allah beroleh pahala yang dijanjikan. Lebih molek jika dibaca bersama terjemahan ayat dan merujuk kepada kitab tafsir muktabar sehingga mampu diamalkan
setiap pelajaran Al-Quran dalam realiti kehidupan sebenar. Jika tidak boleh, jadi umat Islam akan menjatuh dari petunjuk ilahi, selain lebih buruk beralih menjadi logik akal sebagai panduan kehidupan. Ingatlah juga akan ancaman Nabi SAW yang menyatakan, ramai orang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Sebab apa? Mungkin disebabkan kerana gagal mengamalkan pendidikan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Dia hanya pandai membaca tapi tidak mengamalkan apa yang dibaca di dalam Al-Quran yang meliputi seluruh amalan perbuatan sehariannya. Jadi, orang yang selalu membaca Al-Quran juga diharapkan beroleh kedudukan yang mulia di sisi Allah selain pertolongan di hari kiamat. Ini seperti mana sabda Nabi SAW yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Justru saya menyeru kepada semua hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita membudayakan ataupun budaya ini diubah dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman paling rapat, teman setia anda. Perubahan itu boleh dilakukan bermula Ramadan ini. Semoga kita sama-sama dapat menghayati dan mengambil iktibar daripada peristiwa nuzul Al-Quran ini dan memperoleh keberkatan darinya. Untuk itu, sekianlah dahulu dari saya. Yang mana baik itu dari Allah, yang mana buruk itu dari kelemahan dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.